Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung subtopik 7.2 untuk sains tingkatan 3. Ya. Tenaga keupayaan dan juga tenaga kinetik. Okey, tenaga keupayaan graviti. Contohnya, tukul yang telah diangkat. Tukul yang telah diangkat ke suatu ketinggian. Ketinggian akan diwakili oleh huruf H dari permukaan bumi mempunyai tenaga keupayaan graviti. So, tenaga keupayaan graviti adalah kerja yang dilakukan untuk mengangkat sesuatu objek ke suatu ketinggian dari permukaan bumi. Contohnya, tukul sebelum dijatuhkan. Tukul diangkut ke atas. Maksudnya, tukul itu mempunyai tenaga keupayaan graviti. Kalau kamu ambil apple, kamu letak ke atas. So, apple itu sudah mempunyai tenaga keupayaan graviti. Okay? So, itu tenaga keupayaan graviti. Formulanya nak mengira tenaga keupayaan graviti adalah tenaga keupayaan graviti sama dengan mgh. M adalah jisim objek. Unit bagi M adalah kilogram. G adalah pecutan graviti dalam unit meter saat. H ialah ketinggian dalam unit meter. G ini biasanya kita guna 10. So ingat mgh, M unit kg. Kalau soalan bagi unit gram, kita kena tukar kepada kg. H unit meter. Kalau soalan bagi selain daripada unit meter, bermaksud kita kena tukarkan kepada unit meter. Okey, sekarang kita tengok apa hubungan antara kerja dengan tenaga keupayaan graviti. Rajah menunjukkan objek yang berjisim M diangkat setinggi H, dah ada kat situ H, secara menegak dari permukaan bumi. So kerja yang dilakukan sama dengan daya darab sesaran pada arah daya sama juga dengan berat darab tinggi yang diangkat. Jadi, kalau kita nak tahu tenaga keupayaan graviti, sama juga dengan kerja yang dilakukan, kita guna sahaja formula mgh. M adalah jisim, G adalah graviti, H adalah ketinggian. Berapa tinggi yang diangkat itulah. Oleh sebab tiada bentuk tenaga yang lain dihasilkan, maka semua kerja yang dilakukan terhadap objek itu akan ditukarkan kepada tenaga keupayaan graviti. Okey. So, disebabkan tak ada bentuk tenaga lain dah dihasilkan, jadi semua kerja itu dikatakan ditukarkan kepada tenaga keupayaan graviti. Okay, so inilah dia tenaga keupayaan graviti sama dengan kerja yang dilakukan. Isi sahaja formula mgh. Okey, contohnya, sebuah lift di KLCC mengangkat suatu beban berjisim 1,500 kg setinggi 30 meter. 1,500 kg ni apa? Ini adalah jisim yang kalau dalam formula yang M tadi. 30 meter ini adalah ketinggian. So, H. So, soalan tanya berapa kerja yang dilakukan oleh lift itu. Ingat, kerja formulanya tadi mgh. Jadi, kita isi sahaja dalam formula. Okay, kita isi saja dalam formula. Nanti kita akan tengok cara jawab dia. Okay, mgh 1,500 darab 10 darab 30. Okay. Yang B, berapa tenaga keupayaan graviti lift itu pada ketinggian 30 meter? Sama juga jawapan dia, mgh. Apakah hubung kait antara kerja yang dilakukan oleh lift dengan tenaga keupayaan graviti lift? So, apa hubung kaitnya antara kerja yang dilakukan oleh lift dengan tenaga keupayaan
keupayaan graviti lift. Kita akan tengoklah berapa kuasa lift dalam unit kilowatt jika masa yang diambil untuk mengangkat suatu beban yang berjisim 1,500 kilogram setinggi 30 meter ialah 0.5 minit. So, itu adalah contoh masalah. Okay? Contoh masalah yang kita boleh kira. Okay. Penyelesaian ni tadi. Yang A, dia tanya kerja. So, cikgu dah cakap tadi MGH 1,500 darab 10 darab 30 kita dapat 450,000 Joule. Tenaga keupayaan graviti pun sama. Kita dapat 450,000 Joule. Kan? Sebab ingat ya, kerja dengan tenaga keupayaan graviti sama. MGH. Okay, tenaga kerja yang dilakukan oleh lift adalah sama dengan tenaga keupayaan graviti yang dipunyai oleh lift. Sebab soalan tanya tadi, apa hubungan? Okey, kemudian akhir sekali soalan minta kita kirakan kuasa. Kuasa ini kita dah belajar dalam 7.1 minggu lepas. So, kita isi sahaja formula. Okey, kerja kita dah dapat 450,000 Joule bahagi dengan minit. Okey, bahagi dengan 0.5 minit. Ini yang diberi dalam soalan. Tapi dalam formula, masa mesti unit saat. Jadi, kita tukar dahulu minit kepada saat. 0.5 minit darab dengan 60. So, kita dapat 30 saat. So, 450,000 Joule bahagi 30 saat, kita dapat 15,000 watt. Okay, watt bahagi dengan 1,000 sebab nak tukar kepada kilowatt. So, kita dapat 15 kilowatt. Okey, seterusnya kita tengok tenaga keupayaan kenyal. Okey, tenaga keupayaan kenyal. Contohnya spring. Okay. So, gambar ini menunjukkan peringkat dawai kokot stapler diisi. Terdapat satu spring yang diregangkan dan kemudian dilepaskan. Tenaga keupayaan kenyal ini kenyal. Maksudnya, dia boleh berubah bentuk, kemudian dia kembali kepada bentuk asal. So, itu adalah tenaga keupayaan kenyal. So, daya yang dihasilkan oleh spring yang meregang ini akan menggerakkan dawai kokot mengikut arah daya. Okey. So, tenaga keupayaan kenyal dia ada formulanya juga. So, tenaga keupayaan kenyal sama dengan 1/2 darab Fx. F adalah daya regangan atau mampatan dalam unit N. X ialah sesaran dari kedudukan keseimbangan dalam unit meter. So, F unit Newton and X unit meter. Sesaran tu jarak lah. Okay, meter. Spring yang dimampatkan atau diregangkan mempunyai tenaga keupayaan kenyal. So, tenaga keupayaan kenyal itu adalah kerja yang dilakukan untuk nak memampatkan atau meregangkan sesuatu bahan kenyal dengan sesaran X dari kedudukan keseimbangan. Nanti kita akan tengok contoh soalan. Okey. Selain daripada itu, tenaga keupayaan kenyal juga adalah sama dengan kerja yang dilakukan di ataupun luas di bawah graf. 1/2 Fx lah, tetap sama. Okey, senang saja. Kamu ingat tenaga keupayaan kenyal, formula dia 1/2 Fx. Okey, ini dia. Spring, panjang spring asal, ini adalah selepas pemanjangan. Okay. Jadi, kita tengok selepas pemanjangan, contohnya selepas pemanjangan 10 cm. Contohlah, sebelum pemanjangan 7 cm. Jadi, pemanjangan spring itu adalah 10 tolak 7 cm dapat 3 cm. So, dari soalan X adalah 3 cm. Okay, bezanya.
Okey, kita tengok contoh soalan. Panjang asal bagi spring S ialah 20 cm. Apabila daya terakhir dikenakan pada spring S ialah 20 Newton. So, daya 20 Newton. Panjang baharunya menjadi 12 cm. Okey, maksudnya spring ini dimampatkan. Hitung tenaga keupayaan kenyal yang dipunyai oleh spring S yang termampat itu. Okey, pertama kita kena kira dulu jarak mampatan. So, macam cikgu cakap tadi, yang tolaklah 20 tolak 12, so kita akan dapat 8 cm. Jangan lupa cm itu kita kena tukar kepada meter. Sebab dalam formula, kita kena gunakan unit meter. So, macam mana cm nak tukar kepada meter adalah bahagi 100. Okey, bahagi 100, dapatlah 0.08 meter. Kita isi dalam formula tenaga keupayaan kenyal. 1/2 darab F, 20 Newton, daya. Darab dengan X, jarak dia, pemampatan dia 0.08 meter. So, tekan kalkulator, dapatlah 0.8 Joule. So, 0.8 Joule ini adalah tenaga keupayaan kenyal. Okey, seterusnya tenaga yang ketiga yang kita belajar hari ini adalah tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik formulanya 1/2 mv kuasa 2. M unitnya kilogram. V halaju unitnya meter per saat. Okey, kita tengok contoh soalan. Apabila sebuah kereta api berjisim 500 kg bergerak dengan halaju 360 km per jam, berapa tenaga kinetik yang dimiliki oleh kereta api ini? Okey, tenaga kinetik, ingat tenaga kinetik 1/2 mv kuasa 2. Okey, 1/2 mv kuasa 2. Okey, jalan penyelesaiannya sebab dalam soalan dia tulis halaju 360 kilometer per jam. Okey, dalam formula kita mesti gunakan halaju kita unitnya meter per saat. Okey, jadi kita kena tukarkan dia punya unit. So, kita buat macam ni langkah yang pertama. 360 km per 1 jam. Kilometer kita kena tukar kepada meter. Maksudnya 360 kita kena darab dengan 1000. 1 jam kita kena tukar kepada saat. Kita kena darab dengan 60 darab 60. Okey, maksudnya 360 darab 1000 kita dapat 360,000 meter per dengan 1 jam nak tukar kepada saat. 1 darab 60 darab 60. Barulah kita dapat unit saat. Kita dapat 3,600 saat. So, kita dapat 100 meter per saat. Ini halaju. Kenapa nak kena tukar unit? Sebab kita nak masukkan dalam formula. Formula halaju dia mesti meter per saat. Kalau soalan dah bagi dalam unit meter per saat, tak perlu lagi kita nak tukar. Okay? So, 1/2 darab 500,000 kilogram. Okay, 500,000 kilogram ni dia dah bagi dalam soalan. Darab dengan 100 meter per saat kuasa 2. Okay, kuasa 2. Sebab formulanya 1/2 mv kuasa 2. So, kita tekan sahaja kalkulator, kita dapatlah jawapan. Okay, so tulis sahaja. Jangan ragu-ragu. Kalau nampak banyak kosong tu, tulis sahaja. Itu jawapannya. Okay, so ini adalah tenaga kinetik yang dimiliki oleh kereta api itu. So, 3 formula yang kita tengok hari ini. Ini formula yang ketiga. Okey, kita tengok contoh soalan yang kedua pula. Sebutir bola keluli berjisim 0.2 kg mempunyai tenaga kinetik 3.6 Joule. Berapakah
laju V bola keluli tersebut. Okey. Tak apa, kita buat satu persatu. Isi formula tenaga kinetik sama dengan 1/2 mv kuasa 2. Kita ambil apa yang ada dalam soalan. Okey. Tenaga kinetik, okey, ada dalam soalan. Dia dah bagi tenaga kinetik 3.6 Joule sama dengan 1/2 darab M pun dia dah bagi 0.2 kilogram. Sekarang soalan minta kita kirakan V. So nak kiranya V kuasa 2 sama dengan 3.6 Joule. 3.6 Joule bahagi 0.1 kilogram. 0.1 tu dari mana? Daripada sini. Kita tekan kalkulator siap-siap. 1/2 darab 0.2 terdapat 0.1. Jadi bila kita alihkan ke seberang, so 3.6 Joule bahagi 0.1 kilogram dapat 36. So 36 ini adalah kuasa 2. Jadi kita nak tahu untuk V sahaja, 36 ini adalah V kuasa 2. Kita nak tahu untuk V sahaja, kita kena kira punca kuasa. So kamu tekan saja kalkulator, punca kuasa 2 bagi 36 adalah 6. So inilah nilai V. Okey. Contoh soalan yang terakhir adalah hitung tenaga kinetik bagi elektron yang berjisim 9 kali 10 kuasa negatif 31 kg, laju 4 kali 10 kuasa 6. Okay, isi dalam formula 1/2 darab, buka bracket sebab kita ada banyak nilai ni. So, buka bracket, tulis isi sahaja berapa jisimnya, 9 dari darab 10 kuasa negatif 31 kg. Tutup bracket, darab dengan buka bracket, laju pun dia dah bagi, isi sahaja dalam formula. Jangan lupa lepas tutup bracket, tekan kuasa 2 pada kalkulator kamu tu. So, dia akan dapat jawapan macam ni. So, dapatlah jawapan. So, senang sahaja isi formula, fahamkan unit apa yang dia nak. So, itu sahaja untuk 7.2 untuk minggu ini. Okay, terima kasih.